Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan di bawah subjek teori reka bentuk iaitu tokoh feminisme. Perkenalkan diri saya ialah Khairul Nurjalila binti Khairul Saidi, memegang nombor kad matrik C20B1019. Secara keseluruhan, feminis ni tidak mempunyai maksud yang tetap, tapi boleh dilihat daripada pelbagai aspek kehidupan, contoh seperti dari segi sosial, agama, politik, budaya dan antara golongan mereka tersendiri. Walau bagaimanapun, feminis ini ditubuhkan daripada golongan wanita tersendiri. Okey, feminis ni biasanya dia bersifat menindas daripada golongan orang lelaki. Dan feminis juga mempunyai satu prosedur di mana ia diperlukan oleh golongan wanita untuk memahami dan mengkonseptualisasikan peranan jantina, iaitu lebih-lebih lagi kepada jantina seorang perempuan. Oleh itu, golongan-golongan feminis ni mereka berpendapat bahawa feminis ni merupakan satu kepercayaan di mana orang wanita harus dibenarkan dalam mempunyai hak kuasa dan juga peluang sama tahap dengan jantina orang lelaki, seperti mana mereka berhak diperlakukan dengan cara yang sama dan ataupun satu keadaan aktiviti hendaklah bertujuan, kalau boleh lebih-lebih lagi, mengutamakan bagi golongan wanita terlebih dahulu. Mereka golongan feminis ni menganggap wanita di seluruh dunia ni dia tak mempunyai akses ataupun peluang dan juga kemahiran dari segi hak asasi manusia. Okey, dia melihat di setiap negara wanita ni selalu menjadi mangsa penindasan dari mengakibatkan mereka menjadi sangat terpinggir. Jadi benda feminis ni bukan saja diwujudkan sekarang, dia diwujudkan daripada zaman purba dahulu lagi, di mana manusia mengambil langkah percubaan untuk mewujudkan kesaksamaan gender dari segi lelaki dan juga wanita dalam masyarakat purba dengan mengurangkan diskriminasi. Okey, Caroline Kinnaman ataupun nama sikantan orang panggil Kinnaman, dia dilahirkan pada 12 Oktober 1939 dan dia telah juga menghembuskan nafas terakhirnya pada 2019 yang lalu. Jadi beliau merupakan artis eksperimen visual Amerika yang terkenal dengan karya multimedia. Maksudnya karya yang dihasilkan itu lebih kepada ke arah multimedia, dan karya multimedia tu lebih terjurus kepada mengenai badan naratif macam manusia, seksualiti dan juga jantina. Cara dia berkarya, dia lebih fokus kepada dengan menggunakan cat, menemui item, lebih-lebih lagi pada badannya sendiri. Dia menggunakan artwork dari badan dia sendiri, teks, prestasi dan juga berbentuk video, sebab dia lebih ke arah multimedia kan. Karya-karya yang dihasilkan dari Kinnaman ni, dia melihat ke dalam topik yang lebih kepada sexuality sendiri. Maksudnya dia melibatkan diri dia dari bentuk objektif dan juga seksisme wanita, interaksi antara manusia dan juga haiwan, konflik dan juga penyakit dan kematian. Selain itu, artis Kinnaman ni juga mempunyai sifat yang berani, kerana beliau ni berani menghadapi pantang larang yang berkekalan di dunia sekelilingnya, kerana dia berasa baginya macam peribadi itu, seseorang itu adalah hanya politik semata-mata. Okay, Kinnaman ni seorang yang berani, dia bersedia untuk menghadapi feminis gelombang kedua ketika itu. Tapi dalam gelombang kedua tu sepatutnya dah sampai ke tahap kemuncak, malah bagi dia tidak ada apa. Malah pada ketika itu dia masih lagi boleh menghasilkan artwork yang terawalnya, iaitu artwork sebuah lukisan bogel A1957 pada tahun 1997, iaitu tua badan teman lelakinya tersendiri, James Denny, yang merupakan seorang komposer. Antara artwork yang terkenal yang dihasilkan oleh beliau ialah Body Politics. Body Politics ni dia lebih kepada pameran komprehensif pertama karya artis si Caroline Kinnaman ni, yang merupakan karya yang paling popular dan paling hebat lah, yang paling penting selepas kematiannya pada tahun 2019 ketika itu. Jadi pameran ini memberi satu penghormatan kepada beliau, artis radikal, untuk menjejaki karya eklektik, transgresif dan pelbagai disiplin Kinnaman selama 6 dekad beliau menjadi seorang artis feminis. Jadi dalam hasil karya ni, dia membincangkan, mengiktirafkan dan mempersoalkan bagaimana sejarah telah mentakrifkan tubuh dan kehidupan wanita. Maksudnya kat sini dia lebih tertumpu kepada pengalaman hidup seseorang manusia tu yang tidak selamat, menangani isu kritikal pada ketika itu, daripada ekspresi seksual dan juga objektif wanita kepada kesengsaraan manusia dan pembunuhan ramai-ramai pada waktu berperang.
Jadi tajuk pameran itu dia untuk menyampaikan idea bahawa yang Skinny Man ni mempunyai sebuah hubungan intim tu dianggap sebagai satu politik, di mana dia terlibat dalam bentuk politik badan yang berfikiran luas, berusaha untuk menyangkal tanggapan menyempitkan bahawa badan dan intelek adalah berasingan. Skinny Man ni bermula dengan kesedaran dari dirinya tersendiri tentang tubuhnya. Jadi, melalui karyanya, dia membincangkan kelebihan menggunakan istilah neutral berbanding istilah yang berjantina, dan sebagai tambahan, politik badannya memfokuskan pada penyalahgunaan kuasa dalam konflik antarabangsa. Karya yang kedua yang dihasilkan oleh beliau ialah The Downtown Scene. Seniman ni telah menggunakan sampah dan seni dipanggil rendah dan tinggi seperti yang dilakukan oleh orang pada ketika zamannya dahulu. Jadi karya ini merupakan satu perkara yang tidak dilakukan oleh golongan lelaki pada ketika itu, iaitu pada tahun 1962. Ini adalah untuk menggerakkan, untuk menterjemahkan keamatan permulaan grafik ke dalam aksi fizikal yang sebenar. Menurut beliau lah Skinny Man. Hasil karya kedua yang dihasilkan oleh beliau, Caramel Skinny Man, iaitu Up To Including Her Limits, yang dihasilkan pada 1976. Jadi artwork ini sebahagian besarnya dikaitkan dengan seni persembahan. Dia sebuah artwork dalam bentuk seni persembahan, di mana dia berani menangani isu feminis dan politik dengan cara mengejutkan dan juga untuk menarik perhatian penonton. Jadi dengan sifat keberanian yang ada pada diri beliau berani mengaku bahawa menegaskan bahawa dia adalah seorang pelukis. Jadi beliau berhak mempunyai fakta yang sering diabaikan. Dia berani menegakkan fakta yang sering diabaikan dalam perbincangan mengenai badan kerjanya yang lebih besar. Jadi di tengah-tengah pendekatannya ialah penerokaan berterusan terhadap sepadan lukisan-lukisan seperti dalam persembahan yang dihasilkan oleh beliau, iaitu Up To The Including Her Limits. Menurut Carolee Skinny Man ni, simbol pada tubuh badan seorang wanita dalam gambar tu, beliau membuat satu andaian bahawa ukiran dan arca bentuk ular adalah sifat-sifat dewi dan akan dibuat oleh penyembah wanita, iaitu daripada artis-artis feminis itu sendiri, sebagai analog dengan pengetahuan fizikal dan seksual mereka tersendiri. Selain itu, Skinny Man juga mengaitkan rahim dan faraj dengan berpengetahuan asas, iaitu dengan membuat pukulan dan luka pada tulang dan batu. Ini beliau percaya bahawa moyang beliau boleh mengukur kitaran haid, kehamilan, pemerhatian bulan, tanda-tanda pertanian dan yang lain-lain. Pada pendapat saya, berdasarkan pilihan artis yang dipilih oleh saya dan dikaji oleh saya ni, kenyataan artis berikut iaitu Carolee Skinny Man, saya bersetujulah dengan kenyataan dan hasil karya seni beliau, kerana saya melihat matlamat dan mesej yang disampaikan oleh beliau adalah untuk menegak hak kesamaan rata terhadap jantina, khususnya pada golongan wanita. Jadi konklusi yang boleh saya buat melalui kajian saya ini ialah seorang wanita itu tersendiri mempunyai kuasa hak untuk mengubah dunia. Jadi janganlah kita berpandang rendah pada golongan kita tersendiri, iaitu golongan wanita, kerana kita melihat orang-orang perempuan ni pada setiap hari. Jadi dalam menghadapi ketidaksamaan dan konflik, wanita yang terselamat dalam peperangan yang kita bekerjasama bangkit dan mengubah bukan sahaja kehidupan kita tersendiri, tetapi untuk keseluruh komuniti mereka.
Assalamualaikum. Nama saya Nur Aida Maisara binti Azhar. Nombor metrik C0E1160. Saya ingin menerangkan berkaitan dengan feminisme. Saya telah memilih Barbara Kruger. Barbara Kruger ialah seorang artis konsepsual Amerika yang dipengaruhi oleh gerakan feminis pada zamannya. Kebanyakan karyanya terdiri daripada gambar hitam putih, dilapisi dengan kapsion deklaratif. Bahasa dalam karyanya selalunya termasuk kata ganti nama seperti kamu, saya, kami dan mereka, merujuk kepada pembinaan budaya kuasa, identiti dan seksualiti. Barbara Kruger menyokong dirinya dalam membuat reka bentuk grafik untuk majalah, reka bentuk jaket buku dan penyuntingan gaya bebas. Dimaklumkan oleh feminisme, karya beliau mengkritik kepenggunaan dan keinginan yang telah muncul di papan iklan poster dan taman awam, stesen kereta api dan ruangan awam yang lain. Berikut merupakan karya Barbara Kruger. Yang pertama, Barbara Kruger Berifdaf 2012. Videonya Perancis 2008 menggunakan iklan untuk menyatakan tentang kepenggunaan dan berjalan pada gelung bertulisan pada papan iklan di Sunset Strip yang telah menjadi sebahagian daripada pameran seni awam viral Women in the City Museum Seni Los Angeles County 2008. Okey, karya seterusnya Barbara Kruger Drawing for Athlete Racing Bennett 2005. Pada tahun 1994, Kruger lempet fruit saja limon empati boleh mengubah dunia telah dipasang pada platform stesen kereta api di Perancis. Setahun kemudian, bersama arkitek Honey Smith Miller and Horry Hawkinson, arkitek landscape naturalist Cornell, mereka membentuk huruf arca sepanjang 600 meter picture disc untuk panggung dan luar di Museum Seni Carolina Utara. Okey, karya yang ketiga, karya Barbara Kruger Justice 1997 dalam gentian kaca bercat putih, menggambarkan J, Edith Horner and Roy Chun, dua tokoh awam sayap kanan yang dipercayai homoseksual bercium antara satu sama lain. Feminisme ialah gerakan wanita yang memperjuangkan persamaan hak sepenuhnya antara wanita dan lelaki tanpa sebarang diskriminasi. Feminisme ialah bagaimana wanita harus mempunyai peluang yang sama seperti lelaki dalam membangunkan diri mereka. Ini boleh ditafsirkan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Berikut adalah beberapa sebab yang akan menyedarkan betapa pentingnya feminisme kerana kita sudah hidup dalam abad ke-21. Yang pertama, golongan muda di abad ke-21 yang biasa dipanggil generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang kritikal, mempersoalkan segala-galanya sepanjang masa. Yang kedua, mereka cenderung untuk mula meninggalkan peraturan kuno dan pandangan tegar. Yang ketiga, generasi milenial ini mempunyai fikiran yang luas dan terbuka jika berani mengeluarkan pendapat. Pemimpin feminisme telah memperjuangkan hak yang sama sejak abad ke-19. Teori feminis adalah cawangan utama dalam teori dalam sosiologi yang tersendiri untuk bagaimana penciptanya memindahkan lisa analisis andaian dan tumpuan topikal dari pandangan dan pengalaman lelaki. Dengan membuat demikian, teori feminis menyinari masalah sosial dan isu-isu yang sebaliknya diabaikan atau tidak dikenali oleh perspektif lelaki yang dominan dalam teori sosiologi. Ramai orang secara tidak benar percaya bahawa teori feminis memfokuskan secara eksklusif kepada perempuan dan wanita dan ia mempunyai matlamat yang melekat untuk mempromosikan keunggulan wanita berbanding lelaki. Okey, teori feminis selalu memandang nilai sosial dengan cara yang menerangi kekuatan yang menimbulkan dan menyokong ketidakadilan, penindasan dan ketidakadilan dalam melakukan itu, menggalakkan kesetaraan dan keadilan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.
Salam sejahtera, nama saya Nana Anak Rumping dengan kad matriks C20B1165 akan membentangkan dalam tajuk yang sama iaitu feminism. Teori feminism ini tertumpu kepada hak-hak sama rata antara jantina perempuan dan lelaki. Feminism juga ada seorang wanita yang mengalami situasi diskriminasi kerana jantina mereka, bahawa keperluan khusus mereka tetap dinafikan dan ketidakpuasan dan kepuasan dalam keperluan ini memerlukan perubahan yang mendadak dari aspek sosial, ekonomi dan politik. Feminism ini mempunyai 3 gerakan gelombang. Gerakan pertama lebih tertumpu kepada hak mengundi dan bermula pada abad 19 dan tokoh yang sesuai yang saya pilih bagi topik feminism ini adalah Marlene Dietrich, iaitu seorang pelakon yang terkemuka pada tahun 1930 hingga 1940-an. Beliau dilahirkan pada 27 Disember 1920-an. Beliau juga dikenali sebagai Maria Madeleine Dietrich. Perjuangan beliau dalam feminisme iaitu memperkenalkan dan menggalakkan wanita mengadaptasi pakaian lelaki. Usaha beliau tidak secara langsung tetapi dapat dilihat sehingga pada masa kini. Sarah Berry menulis dalam buku semasa Screen Style, Fashion and Femininity pada tahun 1930-an, Hollywood mendakwa bahawa Dietrich memakai seluar di dalam Hollywood. Pelakon Hollywood yang menggunakan seluar pada masa tersebut dianggap sangat skandal dan diharamkan sama ada digunakan di skrin ataupun secara rahsia. Dietrich hampir ditangkap atas sebab menggunakan seluar secara awam di sekitar pada tahun 1930-an. Dietrich juga mengatakan bahawa beliau memakai pakaian tersebut hanya untuk diri sendiri, bukan untuk tayangan orang ramai, suami ataupun masyarakat. Di sini kita dapat melihat bahawa perjuangan Dietrich dalam membawa arus bahawa wanita boleh menggunakan seluar. Dan pada masa kini kita dapat lihat ramai masyarakat terutama wanita lebih gemar menggunakan seluar. Ini adalah hasil karya beliau dalam filem. Okey, cara pemakaian beliau more kepada maskulin dan beliau pernah mendapat anugerah dari segi akademik beliau dalam lakonan. Antara trend fashion yang beliau kemukakan, di sini pada gambar pertama beliau ditahan di stesen kereta api Paris pada tahun 1933 kerana melanggar larangan terhadap perempuan bagi menggunakan seluar. Beliau menggunakan seluar itu secara publik, jadi pada masa tersebut amat dilarangkan atau diharamkan bagi perempuan menyerupai lelaki. Gambar kedua adalah fashion yang digunakan oleh beliau di dalam skrin maupun di luar skrin. Pada pendapat saya berkenaan dengan topik ini sangat bersetuju kerana ia dapat meningkatkan realiti wanita dengan memberi peluang untuk bertanggungjawab ke atas kehidupan mereka sendiri. Selain itu, wanita juga berhak mempunyai pilihan untuk memfailkan perceraian, memberikan mereka peluang untuk melarikan diri daripada penderaan atau memulakan kehidupan yang baru yang menggembirakan. Pada masa yang sama, ini dapat mengurangkan kadar peratusan kematian wanita kerana tertekan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, jika seorang wanita ataupun isteri didera oleh suami, jadi wanita berhak untuk menuntut perceraian.
Seterusnya, wanita berhak mendapatkan pendidikan sama rata dengan lelaki. Dan akhir sekali, wanita juga berhak mendapat keistimewaan dalam menyuarakan pendapat kerana pemikiran wanita lebih realistik. Kesan feminisme kepada hari ini adalah kebanyakan mereka sekarang mengambil inspirasi daripada pakaian lelaki tetapi masih mengekalkan ciri-ciri anggun ataupun elegan dalam pakaian tersebut. Golongan wanita berhak menggunakan pelbagai pakaian dalam kehidupan seharian tanpa rasa takut atau tanpa rasa ragu. Seterusnya, ramai mereka fashion adalah perempuan. Hal ini kerana wanita diberikan hak untuk memperluaskan ilmu pengetahuan tanpa mengira bidang. Kesan yang paling ketara di mana wanita pada masa zaman moden kini adalah lebih berdikari dan optimis tanpa bergantung kepada orang lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana binti Sugiman. Nombor matrik saya C20B0974. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan topik feminisme iaitu tokoh Harmony Hermans. Seterusnya, Harmony Hermans adalah artis, penulis, lahir pada tahun 1944. Beliau merupakan ahli penting dalam gerakan seni feminis awal 1970-an di New York. Karya feminis awal oleh Hermans mengandungi isu jantina dengan kebimbangan pasca minimum tentang bahan, kaedah sering menghuni zon antara lukisan dan arca. Dia dan suaminya memutuskan untuk bercerai dan Hermans keluar sebagai seorang lesbian pada tahun 1973 dan Hermans mengadakan pertunjukan lesbian di 112 Green Street Workshop yang menampilkan karya artis lesbian pada tahun 1980 dan dia mengetengahkan dalam pertunjukan seni lesbian Amerika yang hebat di bangunan wanita. 3 karya Harmony Hermans adalah karya pertamanya adalah satu siri 6 arca fabrik bertajuk Presenses. Setiap bahagian adalah dalam saiz manusia dan diperbuat daripada jalur berlapis kain berwarna dan dicat tergantung dari shilling dengan tali dengan menggosok lantai galeri dengan lembut. Tokoh-tokoh itu yang tidak diketahui jantinanya adalah antik, ritualistik dan berjiwa komunal. Secara ketara, majoriti jalur fabrik datang daripada pakaian terbuang yang disumbangkan. Kedua dipanggil floor pieces, juga terdiri daripada kain. Menjalin fabrik dengan cara permaidani tradisional sebelum mengecat permukaannya. Kepingan berbentuk tondo 5 daripada 7 asal daripada pameran adalah gabungan lukisan, arca dan aksesori isian rumah. Hermans berkeras untuk mempamerkan mereka di atas lantai dalam galeri yang kosong untuk menggaris identiti mereka yang pelbagai yang mereka lakukan untuk kesan dramatik. Baiklah, yang ketiga adalah bahan utama sekali lagi adalah fabrik, tetapi kali ini dibalut rapat bentuk kayu tangga, palang pengusung, elemen perabot dalam lapisan yang tebal, membonjol, meregangkan kulit seperti otak yang didorong ke titik patah. Artis telah menyatakan bahawa dia mengasaskan karya itu berdasarkan ciri-ciri badan wanita, luaran dan dalaman, dan dia mencipta beberapa tableau sensitif dalam satu tangga gelap yang kecil bersandar pada yang lebih besar berwarna terang seolah-olah mencari sokongan. Hujahan berkenaan artis yang dipilih, bagi saya Hermans memberikan impak yang buruk
kepada golongan wanita dan remaja berkenaan dengan feminisme. Sejak awal dekad beliau membincangkan tentang tema feminis, seni dan kraf domestik, dan beliau secara aktif menggesa lesbian untuk menjadi lebih kelihatan dalam dunia seni dengan menghasilkan pertunjukan seni lesbian. Hubungan ini disifatkan dilarang kerana ia menyimpang daripada norma masyarakat yang munasabah, malah semua agama mengecamnya. Walau bagaimanapun, tingkah laku ini terus berleluasa akibat daripada pelbagai sebab yang menggalakkan sehingga sebahagian daripada mereka menuntut hak kesesamaan kesesamaan untuk diiktiraf. Kajian menunjukkan bahawa remaja yang berkaitan dengan LGBT, lesbian, gay dan bisexual mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk terlibat dalam tingkah laku berbahaya dan mengalami masalah kesihatan mental berbanding remaja yang biasa serta berisiko untuk terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan alkohol. Bagaimanakah teori atau idea telah mengubah cara hidup kita pada hari ini? Yang pertama, teori yang telah mengubah cara hidup kita pada masa kini adalah melancarkan pembaharuan baharu yang menyasarkan keadilan perkauman dan kesesamaan sosial kerana kritikan terhadap pengaturan ekonomi semasa dan kapitalisme itu sendiri mendapat tarikan dan perhatian pengubal dasar. Yang kedua, apabila pengaturan pekerjaan yang lebih fleksibel menjadi kekal dan masyarakat menyesuaikan diri dengan mereka akan meningkatkan kualiti hidup untuk banyak bekerja. Yang ketiga, pembangunan kemajuan teknologi dan realiti maya dan ditambah serta AI yang membolehkan orang ramai menjalani kehidupan yang lebih bijak, selamat dan lebih produktif dibantu dalam banyak kes oleh sistem pintar dalam sektor kritikal seperti penjagaan kesihatan, pendidikan dan kehidupan masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.